Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita secara normal baru. Okey, memandangkan PKP kita dilanjutkan lagi hingga 4 Mac. InsyaAllah kita akan teruskan jugalah pembelajaran kita ni secara normal baru. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran jenayat. Pelajaran 1 yang bertajuk Hukuman Jinayat Islam. Okey, tajuk hari ini yang kita akan belajar ialah Hukuman Jinayat Islam. Okey, apakah itu Hukuman Jinayat Islam? Okey, pengenalan. Kita akan kenal, kita akan kupas lagi apa itu Hukuman Jinayat Islam. Okey, pengenalan Hukuman Jinayat Islam ialah ketetapan yang mesti dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya hukuman jenayah Islam ni telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang patut kita sebagai orang Islam kena jalankan hukuman-hukuman tu apabila berlaku sesuatu jenayah. Okey, seterusnya pula. Undang-Undang Jenayah Islam. Okey, hari ini tajuk seterusnya ialah Undang-Undang Jenayah Islam. Okey, Undang-Undang Jenayah Islam terbagi kepada tiga. Ingat Undang-Undang Jenayah Islam terbagi kepada tiga. Yang pertama, hudud. Yang kedua, qisas. Yang ketiga, ta'zir. Okey, jadinya Undang-Undang Jenayah Islam ada tiga. Hudud, qisas dan ta'zir. Okey, apakah itu hudud, qisas dan ta'zir? Okey, kalau qisas ni awak dah biasa dengar sebab kita dah pernah belajar tahun lepas, iaitu qisas. Yang macam hudud, ta'zir ni kita belum pernah belajar lagi. Jadinya sama-samalah kita belajar apa tu hudud, qisas dan ta'zir. Okay, kita tengok hudud. Apakah hudud? Hukuman hudud tu, okey, tengok. Hudud ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis yang tidak boleh ditukar ganti atau dipindah hukumannya. Okey, maksudnya hukuman hudud ni telah ditentukan oleh syarak berdasarkan maksudnya telah ditentukan oleh Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan hukuman hudud ni tidak boleh ditukar ganti, tak boleh tukar-tukar sekati hukumannya, lepas tu atau dipindah hukumannya. Maksudnya dipindah hukumannya, dikurangkan hukumannya ataupun ditambahkan hukumannya. Tak boleh ubah sesuka hati, sebab kita kena ikut terus hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Okey, tujuan hukuman hudud ni ialah tujuannya untuk menjaga dan melindungi hak Allah Ta'ala. Okay, supaya apa? Supaya kesejahteraan dan kesucian agama Islam tu terpelihara, terjaga, terbela. Itulah tujuannya hukuman hudud. Okay. Contoh-contohnya awak boleh lihat pada kitab awak muka surat 2. Contoh hukuman hudud tu. Apa? Contohnya macam zina, rozaf, minum arak, sarikah, irabah, murtad. Tu contoh kesalahan yang akan dikenakan hukuman hudud. Zina, menuduh orang zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, iaitu keluar daripada Islam. Tu kesalahannya yang akan dikenakan hukuman hudud. Okey, hukuman ni yang kita akan belajar pada hari yang lain lah. Okey, yang seterusnya iaitu qisas. Okey, qisas ni pernah kita belajar pada tahun lepas. Okey, qisas ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam bentuk hukuman balas yang sama dengan kesalahan jenayat yang dilakukan. Maknanya hukuman ni hukuman qisas sama juga macam hukuman hudud yang telah ditentukan oleh syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Tapi dalam bentuk hukumannya ialah dalam bentuk balas. Balas yang sama atas kesalahan
jinayat yang dilakukannya. Contoh kalau dia mencederakan orang, maknanya dia akan dibalas benda yang sama, akan dicederakan juga. Tu contohnya hukuman qisas. Okey, tujuannya pula untuk menjaga dan melindungi hak sesama manusia. Okey, untuk menjaga hak-hak sesama manusia ni, sesama kita, supaya apa? Supaya adil. Kalau orang tu dia cederakan orang kita, jadi hukuman sama, dia pun akan dicederakan juga. Tu hukuman qisas, hukuman ganti ataupun balas. Qisas juga kalau tak dapat dilakukan akan dikenakan hukuman diat, ganti rugi. Itu contohnya. Okay, seterusnya, yang ketiga pula iaitu takzir. Okey, apakah itu takzir? Takzir ialah hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak dan tidak termasuk dalam hudud dan qisas, serta ia ditentukan oleh hakim yang dilantik oleh pemerintah. Okey, takzir ni, takzir ni diterangkan ialah hukuman ni tidak ditentukan oleh syarak, maknanya tidak termaktub dalam Islam. Lepas tu dia tidak termasuk dalam hudud dan qisas. Dia tak, maksudnya hukuman takzir ni tak sama macam hukuman hudud dengan qisas. Lepas tu hukuman takzir ni ditentukan oleh hakim yang dilantik oleh pemerintah. Maknanya hukuman takzir ni ditetapkan oleh pemerintah, oleh kerajaan. Itu contohnya. Okay, tujuannya untuk membendung pencabulan terhadap hak Allah, pelanggaran hak masyarakat awam dan hak individu. Okey, contoh-contohnya macam ni, contoh-contoh kesalahan yang akan diberikan hukuman takzir. Contoh macam ni mengira dadah ke, mengira dadah, hisap dadah, jual dadah, tu akan dikenakan hukuman takzir yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh lain macam rasuah. Negara kita sangat apa, membasmi ni aktiviti rasuah ni, sebab tu ada SPRM. Untuk apa? Untuk cegah rasuah. Okey, jadinya akan ditetapkan hukumannya ni yang takzir ni yang ditetapkan oleh pemerintah. Okey, sekarang ni tengok, ni sajalah pelajaran kita. Okey, cikgu ulang semula. Okey, ulang semula. Undang-undang dalam Islam terbagi kepada ada 3: hudud, qisas dan takzir. Okey, hudud, qisas dan takzir. Okey, hudud ni hukuman yang telah ditentukan oleh syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ditukar ganti ataupun dipinda hukumannya, tak boleh dikurangkan, tak boleh ditambahkan hukumannya, tak boleh tukar hati. Tu hudud, hukuman hudud. Kesalahan-kesalahannya akan kita belajar, contohnya macam zina, minum arak, tu contohnya. Okay, kalau qisas ni yang pernah kita belajar dahulu, membalas ataupun ganti. Qisas ni hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam bentuk balas atas kesalahan jinayat yang telah dilakukan. Contohnya telah cederakan orang, kena balas benda yang sama, akan dicederakan juga. Okey, itu contohnya. Kalau tak dapat dibalas, tadinya kena bayar ganti rugi atas sebab-sebab tertentu. Yang ketiga ni hukuman takzir, hukuman yang akan ditetapkan oleh pemerintah, oleh hakim yang dilantik oleh pemerintah. Hakim yang kat mahkamah tu yang akan putuskan orang tu salah ke atau tak salah, kena penjara ke apa. Tu contoh hukuman takzir. Okey, hari ni kita belajar pasal undang-undang jenayah Islam terbagi kepada 3: hudud, qisas dan takzir. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ni, supaya kamu lebih faham tentang apa saya Islam. Sebab apa kita ni orang Islam. Kamu tak faham, boleh tengok video ni berulang-ulang kali supaya kamu lebih faham. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.